Okey, kita tingkatan satu, buat satu nombor nisbah. Kali ini kita nak belajar mewakilkan integer dalam garis nombor. Okey, first kita lukis garis nombor. Okey, ini garis nombor. Okey, sebelum ni kita dah yang kita tahu, okey, kosong adalah nombor yang paling kecil. Okey, bila kita dah belajar pasal integer ni pula, nilai kosong adalah nilai yang berada tengah-tengah, bukan lagi nombor yang paling kecil. Okey, nombor integer ni pula terdiri daripada nombor positif dan nombor negatif. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal kedudukan nombor positif dalam garis nombor dulu. Okey, nombor positif yang kita tahu sebelum ni nombor 1, 2, 3, 4, 5 yang kita nampak. Okey, nombor-nombor ni lebih besar daripada kosong. So bila lebih besar daripada kosong, dia mesti berada di sebelah kanan kosong. Okey, apa dia? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan seterusnya. Nombor negatif pula, okey, nombor yang kurang daripada kosong. Okey, bila kurang daripada kosong mesti berada di sebelah kiri kosong. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal nilai. Yang mana lagi banyak, yang mana lagi besar, yang mana lagi sikit, yang mana lagi kurang antara senarai saya nombor ni. Untuk nombor positif tak ada masalah. Kita dah tahu dah nombor 3 lagi besar daripada 1, nombor 5 lagi besar daripada nombor 3, nombor 7 lagi besar daripada nombor 1. Okey, simple, mudah, tak ada masalah pasal nombor positif ni. Dan kita kena tahu antara kosong dengan 1 mana lagi besar. Confirm 1 lagi besar kan? Kosong dengan 3 mana lagi besar? Nombor 3 lagi besar. So maksudnya sekarang ni makin ke kanan nilai dia semakin besar. Okey, semakin besar bila dia semakin ke kanan. So kalau semakin ke kanan nilai semakin besar, semakin ke kiri nilai dia semakin agak-agaknya semakin apa? Semakin kecil. Okey, semakin kecil. Okey, kita cerita pasal nombor positif dulu. Okey, 1 dengan 4 mana lagi besar? Nombor 4. 3 dengan 2 mana lagi besar? 3. 6 dengan 1 mana lagi besar? 6. 7 dengan 11. 11. Okey, positif senang, tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok nombor negatif. Okey, nombor negatif. Negatif 3 dengan negatif 4. Okey, setengah orang yang tak tahu dia akan jawab negatif 4. Okey, sekarang ni kita tengok balik garis nombor ni. Negatif 4 kedudukan dia lagi kiri nak dibandingkan dengan negatif 2. Negatif 3. Kita tahu yang kita cakap tadi, makin kanan nilai dia makin besar. So negatif 3 dengan negatif 4, negatif 3 lagi kanan. So maksudnya negatif 3 lagi besar. Okey, negatif 7 dengan negatif 1. Negatif 1 ni dah lagi kanan nak dibandingkan dengan negatif 7 kat sini. So maksudnya negatif 1 lagi besar. Negatif 2 dengan negatif 9. Negatif 2 lagi kanan nak dibandingkan dengan negatif 9 kat sini. So negatif 2 lagi besar. Negatif 8 dengan negatif 5. Negatif 5 lagi kanan nak dibandingkan dengan negatif 8 kat sini. So negatif 5 lagi besar. Okey, cara lain nak bandingkan nilai mana lagi besar, mana lagi kecil. Okey, kita anggap positif. Duit yang dia ada, seseorang tu ada. Okey, maksudnya kalau positif 1 maksudnya dia ada RM1. Kalau 2 dia ada RM2. Kalau ada 5, nombor 5 ni, positif 5 ni maksudnya dia ada RM5. Manakala nombor negatif hutang. Okey,
Maksudnya kalau negatif 1 maksudnya hutang RM1, negatif 3 hutang RM3, negatif 5 berhutang RM5. So maksudnya kalau kita nak bezakan nombor positif dulu. Okey. Tengok positif kan senang. Tengok yang ni. Tengok balik. Cara nak selesaikan ni guna ada duit dengan hutang. Okey, kita cerita positif dulu. Orang yang ada RM1 dengan orang yang ada RM4. Siapa lagi kaya? Siapa lagi besar? Orang yang ada RM4 lagi besar. Orang yang ada RM3 dengan orang yang ada RM2. Siapa lagi besar? Yang ada RM3 lagi besar. Orang yang ada RM6 dengan yang ada RM1. Mana lagi besar? Orang yang ada RM6 lagi besar. Orang yang ada RM7 dengan orang yang ada RM11. Mana lagi besar? So, orang yang ada RM11. Okey, kita tengok negatif pula. Negatif 3, negatif 4. Orang yang berhutang RM3, orang yang berhutang RM4. Siapa lagi kaya? Siapa lagi besar? Orang yang berhutang RM3 lagi besar, lagi kaya nak dibandingkan dengan orang yang berhutang RM4. Lagi banyak hutang dia RM4. Okey. Orang yang berhutang RM7 dengan berhutang RM1. Siapa lagi besar? Orang yang berhutang RM1 lagi besar, lagi kaya nak dibandingkan dengan orang yang banyak hutang RM7 ni. Okey, kita tengok. Orang yang berhutang RM2 dengan orang yang berhutang RM9. Siapa lagi besar? Siapa lagi kaya? Orang yang berhutang RM2 sebab hutang dia sikit nak dibandingkan dengan orang yang berhutang RM9. Orang yang berhutang RM8 dengan orang yang berhutang RM5. Siapa lagi besar? Siapa lagi kaya? Orang yang berhutang RM5 lagi kaya sebab hutang dia sikit nak dibandingkan orang yang lagi banyak hutang RM8 ni. Kita nak contoh yang lain pula. Tengok ini. Okey, yang mana satu pasangan yang lagi besar? Kita tengok RM7 dengan RM4. Okey. Orang yang ada RM7 dengan RM4. Siapa lagi besar? Siapa lagi kaya? Orang yang ada RM7 lagi besar. Okey, contoh yang kedua. Orang yang ada RM3 ni dengan orang yang kosong, tak ada duit langsung. Siapa lagi besar? Siapa lagi kaya? Orang yang ada RM3 lagi besar, lagi kaya. Okey, contoh yang seterusnya. Orang yang ada RM6 dengan orang yang ada RM1 saja. Siapa lagi kaya? Orang yang ada RM6 lagi kaya, lagi besar. Okey, seterusnya. Orang yang berhutang RM3 dengan orang yang tak ada duit langsung. Siapa lagi kaya? Orang yang tak ada duit langsung lagi kaya nak dibandingkan dengan orang yang berhutang terus. Okey, seterusnya. Orang yang ada berhutang RM5 dengan orang yang ada RM5. Confirm lah orang yang ada RM5 lagi kaya nak dibandingkan dengan orang yang berhutang RM5. Okey, seterusnya. Orang yang berhutang RM100 dengan orang yang berhutang RM15. Siapa lagi kaya? Orang yang berhutang RM15 lagi kaya, lagi besar nilai dia nak dibandingkan orang yang lagi banyak hutang. Okey, seterusnya. Orang yang berhutang RM20 dengan orang yang ada RM5. Siapa lagi kaya? Orang yang ada RM5 lagi kaya daripada orang yang berhutang RM20. Bab 1, tingkatan 1. Nombor nisbah. Menyusun integer mengikut tertib menaik dan menurun. Tengok contoh nombor 1. Susun integer mengikut tertib menaik. Kita ada nombor 3, 7, 5, 4, 1. So kalau kita nak susun ikut tertib menaik, kita mesti susun daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Okey, sekarang ni antara nombor-nombor yang ada kat sini, nombor apa yang paling kecil? Nombor 1. So kita potong nombor 1, susun nombor 1. Okey, kita tengok nombor 3, 7, 5 dengan 4. Okey, mana yang lagi kecil? Nombor 3. Potong nombor 3, masukkan nombor 3. Seterusnya 7, 5, 4. Yang mana lagi kecil? Nombor 4. Potong nombor 4, masukkan nombor 4. Tinggal 2 lagi nombor, 7 dan 5. Mana nombor yang paling kecil? Nombor 5. Dan nombor yang terakhir adalah nombor 7. Kita tengok contoh yang kedua. Kita nak susun integer mengikut tertib menurun. Okey, tadi menaik, sekarang menurun. Okey, untuk susun ikut tertib menurun, kita kena mula daripada nombor yang paling tinggi kepada nombor yang paling rendah. Okey, kita tengok senarai 5 nombor ni. Okey, yang mana nombor yang paling tinggi nilai dia? Nombor 9. So, potong nombor 9, masukkan nombor 9. Okey, seterusnya kita tengok nombor 4, 6, 7, 8.
Mana nombor yang paling besar nilai dia? Tinggi nilai dia nombor 8. Potong nombor 8, masukkan nombor 8. Seterusnya nombor 4, 6 dengan 7. Mana nombor yang paling tinggi? Nombor 7. Okey, seterusnya nombor 4 dengan 6, nombor yang paling tinggi adalah nombor 6 dan nombor yang terakhir 4. Okey, contoh ketiga, kita nak susun integer mengikut tertib menaik. Okey, tadi kita startkan nombor positif. Okey, sekarang ni kita nak susun integer menyebabkan nombor negatif. Okey, kita akan susun integer negatif mengikut tertib menaik. Maksudnya kita susun nilai yang paling rendah nilai dia kepada nombor yang paling besar nilai dia. Okey, saya dah bagi tahu dah sebelum ni. Kita nak bezakan nombor negatif. Macam mana cara dia? Nombor yang ada negatif ibarat macam hutang. Maksudnya semakin besar hutang dia, maksudnya semakin kecil nilai dia. Okey, kita tengok. Hutang RM4, hutang RM3, hutang RM5, hutang RM1, hutang RM2. Siapa yang paling banyak hutang? Maksudnya yang paling sengkit. Maksudnya dia paling rendah nilai dia. So sekarang ni negatif 5. Hutang RM5 ni lagi kecil nilai dia. Okay, itu yang pertama. Negatif 5. Okey, seterusnya kita tengok negatif 4, negatif 3, negatif 1, negatif 2. Siapa yang paling banyak hutang? Negatif 4 dia. Hutang RM4. Maksudnya kecil nilai dia. Okey, seterusnya hutang RM3, hutang RM1 dengan hutang RM2. Siapa lagi kecil? Paling banyak hutang. Hutang RM3. Okey, seterusnya hutang RM1 dengan hutang RM2. Siapa paling banyak hutang? Hutang RM2. Dan last sekali hutang RM1. Maksudnya hutang RM1 ni nilai dia lagi besar daripada orang yang banyak hutang. Nilai dia ni hutang RM5. Okay, seterusnya kita nak susun integer negatif mengikut tertib menurun. Okay, macam saya terangkan sebelum ni, untuk tertib menurun kita akan susun nombor yang nilai dia lagi tinggi kepada nilai yang paling rendah. Okay, sekarang ni kita tengok nombor negatif. Nombor yang paling tinggi nilai dia maksudnya orang yang kurang hutang dia. Itu maksudnya dia paling besar. Orang yang nombor yang paling sikit nilainya adalah orang yang paling banyak hutang. So sekarang ni kita nak susun ikut tertib menurun. Maksudnya kita nak cari orang yang paling kaya, paling besar, kurang hutang. Siapa? Negatif 3. Okey, hutang dia cuma RM3 je nak dibandingkan dengan yang lain. Okey, seterusnya negatif 7, negatif 8, negatif 6, negatif 9. Siapa yang paling kurang hutang dia? Hutang RM6. Negatif 6. Okey, hutang RM7, hutang RM8, hutang RM9. Siapa paling kurang hutang dia? Hutang RM7. Okey, antara hutang RM8 dengan hutang RM9, siapa yang paling kurang hutang dia? Negatif 8, hutang RM8. Yang paling banyak hutang, paling sikit nilai dia adalah orang yang berhutang RM9. Okey, dia paling banyak hutang, maksudnya dia paling sengket kat sini. Okey, sekarang ni kita nak susun ikut tertib menaik yang melibatkan nombor negatif dan positif, melibatkan dua nombor. So kalau sekarang ni kita nak susun ikut tertib menaik, maksudnya daripada nilai yang paling kecil kepada nilai yang paling besar. So sekarang ni kita ada nombor negatif dengan nombor positif. So nombor negatif ni kita ibaratkan macam hutang. So maksudnya kita kena susun daripada nombor negatif dahulu. So kita fokus kat nombor negatif. Negatif 4, negatif 2, negatif 3. Okey, nilai yang paling rendah, paling kecil adalah orang yang paling banyak hutang. Siapa yang paling banyak hutang kat sini? Hutang RM4. Okey, seterusnya kita tengok negatif 2 dengan negatif 3. Siapa yang paling banyak hutang? Negatif 3. Dan last sekali negatif 2. Okey, selesai dah nombor negatif. Okay, kita tengok nombor positif. 4, 2, 3. Mana nombor yang paling kecil? Nombor 2. Seterusnya nombor 3. Dan last sekali nombor yang paling besar adalah nombor 4.